إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية عارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah, insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Kitab yang disusun oleh Al-Fadil Ustaz Zamri bin Hashim hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, kita telah baca hadis yang kedua yang menceritakan tentang Nabi Adam AS terlupa. Dan kita juga cerita sambungan berkaitan dengan riwayat hidup Nabi Adam AS setelah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan baginda ke dunia. Tuan-tuan, macam yang kita sebut, sebagai riwayat menyebutkan Nabi Adam AS turun di India. Ada juga yang mengatakan Nabi Adam AS turun di Sri Lanka. Adapun moyang kita ataupun nenenda kita, iaitu isteri Nabi Adam AS, Siti Hawa, iaitu turun di Jeddah. Turun di Jeddah. Kerana itu Jeddah itu bahasa Arab, makna dia nenek. Kita panggil Jeddah, kan kita duk panggil Jeddah. Daripada Malaysia kita, kalau yang sebahagian nak buat umrah, dia akan turun di Jeddah ataupun Madinah. Jeddah lah ni pun ada dua airport. Yang pi terbaru ni dia akan masuk keluar guna airport international yang baru. Bukan hak lama dulu, hak sempit dah. Lah ni hak baru, luih cantik elok. Tapi perangai tak berubah lagu tu lah, perangai Arab tu lah. Yang tu tuan-tuan kena tahu. Tuan-tuan ingat kot airport baru, perangai baru tak? Perangai Arab tu lah. Baik. Jadi Jeddah itu adalah diambil daripada sebagai riwayat yang mengatakan di situlah tempat turunnya Siti Hawa. Kemudian Nabi Adam AS bertemu dengan Siti Hawa, selepas daripada tu beranak pinak baginda. Baik. Pada pagi ini insya-Allah kita akan masuk hadis yang ketiga, cerita tentang Nabi Adam AS berhujah dengan Nabi Musa AS. Baik, kita dah cerita tuan-tuan. Saya ingat bersama dengan tuan-tuan juga telah dimuatkan dalam page abang kita ni, dalam YouTube abang kita ni pun cerita tentang Nabi Musa AS. Saya dah cerita kepada tuan-tuan bermula daripada sebelum Nabi Musa lahir sampailah Nabi Musa meninggal dunia, wafat menghadapi Qarinah Bani Israel. Tuan-tuan, di antara kisah-kisah kecil ataupun antara episod yang pernah berlaku kepada Nabi Musa, iaitu Nabi Musa berhujah
dengan Nabi Adam alaihi salam. Nah, yang kita nak cerita pada pagi ini. Baik, mari sama-sama kita tengok hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Musa qala, ya Rabb, abuna Adam أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم فقال نعم قال أنت الذي نفسخ الله فيك من روحه وعملك أسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك قال نعم قال فما حملك أن أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم ومن أنت قال أنا موسى قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب فلم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه قال نعم قال ففيما تلوموني في شيء سبق من الله تعالى في القضاء قبلي وفي رواية للبخاري أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى أو كما قال hadis riwayat Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Baik, artinya daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, abuna Adam akhrajana nafsahu minal jannah. Bapa kami iaitu Nabi Adam alaihi salam telah mengeluarkan kami dan dirinya sendiri daripada syurga. Satu hari Nabi Musa alaihi salam dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, memang Nabi Musa ini terkenal dengan julukan ataupun terkenal dengan gelaran apa? Kalimullah. Nabi Musa ini satu-satunya Nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan keizinan ataupun membolehkan Nabi Musa alaihi salam ini bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita dulu ni Nabi Musa ketika mana Allah panggil mai menghadap Allah di Bukit Tursina. Di mana Bukit Tursina, tuan-tuan? Di Mesir. Bukit Tursina, Wadi Sinai, Bukit Tursina, semua ada di Mesir. Allah panggil Nabi Musa pada masa itulah Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Musa. Dan pada masa itu juga Allah kurniakan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Baik. Nabi Musa kata kepada Allah, Nabi Musa berdoa munajat kepada Allah, ay Rabb, ya Rabb, abuna Adam akhrajana nafsahu minal jannah. Nabi Musa kata, wahai Tuhan, bapa kami nu, nenek moyang kami Nabi Adam alaihi salam, dia telah keluarkan kami dan diri dia sendiri daripada syurga. Kan? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Nabi Adam alaihi salam kepadanya. Bila Nabi Musa sebut macam tu, maka Allah buat mai Nabi Adam alaihi salam. Pada masa tu dalam sebahagian riwayat menyebut Nabi Musa, zaman tu zaman Nabi Musa, Nabi Adam dah pun meninggal dunia. Allah bawa mai kepada Nabi Musa alaihi salam bentuk rupa paras Nabi Adam alaihi salam di hadapan Nabi Musa.
Kan kita beriman dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, kalau tuan-tuan ingat, ketika Nabi sampai di Baitul Maqdis, Nabi menjadi imam kepada semua Nabi-Nabi. Allah pertontonkan Nabi kita, semua Nabi-Nabi berada di belakang Nabi kita menjadi makmum. Yang mana Nabi kita jadi imam, Nabi-Nabi yang lain menjadi makmum. Begitu juga bila Nabi naik Mi'raj, Nabi naik di langit yang pertama, naik langit yang kedua, sehinggalah langit yang ketujuh, Nabi bertemu dengan beberapa orang Nabi. Berjumpa dengan Nabi Adam, berjumpa dengan Nabi Idris, berjumpa dengan Nabi Yusuf, berjumpa dengan Nabi Musa, berjumpa dengan Nabi Isa, berjumpa dengan Nabi Harun, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam di setiap langit. Persoalannya, adakah Nabi-Nabi itu masih hidup? Itu soalan dia, sebab sebahagian orang berpandangan macam tidak. Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi itu semua telah meninggal dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala bertemukan, Allah menemukan roh nabi tersebut dengan Nabi Adam alaihi salam, dengan Nabi Adam alaihi salam. Baik, balik kepada hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala pertemukan roh Nabi Adam alaihi salam dengan jasad Nabi Musa alaihi salam. Dengan jasad Nabi Musa alaihi salam. Bila Allah pertemukan jasad Nabi Adam dan Nabi Musa alaihi salam, maka dia mula berdaya. Dalam hadis menyebut, lalu Nabi Musa bertanya, "Anta abuna Adam?" Kamu ni bapa kami ke? Kamu ni nenek moyang kami Adam ke? Maka Nabi Adam pun menjawab, faqala na'am, ya, akulah bapa kamu, akulah nenek moyang kamu. Qala antal ladzi nafasakhallahu fika min ruhi. Bila Nabi Adam sebut, Nabi Adam jawab, ya, akulah nenek moyang kamu. Maka Nabi Musa pun tanya, kamukah manusia yang Allah tiupkan roh pada kamu? Allah tiupkan padamu rohnya dan dia memerintahkan kamu wa amaral malaikata fasajadu lak, dan dia memerintahkan malaikat untuk sujud kepada kamu, dan juga Allah Subhanahu wa taala wa 'allamaka asma'a kullaha, dan Allah ajarkan kepada kamu semua nama-nama. Nabi Adam tanya, kamukah Nabi Adam? Nabi Musa tanya, kamukah Nabi Adam yang Allah tiupkan roh dengan diri Allah sendiri, dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri buat benda tu? Bukan setakat tu, bahkan Allah ajarkan kepada kamu wa 'allama Adam al-asma. Kan dalam ayat Quran kita pernah baca, wa 'allama Adam al-asma, Allah bagi tahu kepada kamu nama-nama. Kita sebut dah tuan-tuan, Nabi Adam, bila Nabi Adam lahir, Nabi Adam tahu dah, ini mikrofon, ini TV, ini ayak, ini tisu, ini kitab, ini buku, ini sejadah. Semua Nabi Adam tahu dah. Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam kenal dah, Nabi Adam tahu dah. Bukan takat tu, bahkan fasajadu malaikah, semua malaikat sujud kepada kamu. Nabi Musa tanya, hangka Adam, kamukah Nabi Adam yang Allah buat macam ni, yang Allah buat macam ni, yang Allah buat macam ni kepada kamu? Maka Nabi Adam pun sebut, na'am, betul, akulah orang yang begitu, yang Allah jadikan semua benda yang kamu sebutkan tadi. Bila Nabi Adam sebut macam tu, maka Nabi Musa sambung. Nabi Musa kata, faqala fama hamalaka ala an akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Nabi Adam ditanya oleh Nabi Musa lagi, kenapa kamu mengeluarkan kami dan dirimu dari syurga? Bila dah tanya-tanya macam tu, Nabi Musa pun kata, awak yang hang keluarkan kami dan diri hang sendiri daripada syurga? Tuan-tuan, kita pun kalau boleh tanya, teringin juga nak tanya dengan soalan yang sama. Kan? Teringin juga nak tanya. Kita pun berasa-berasa macam fikir masa Nabi Musa juga. Pasal apa yang Nabi Adam buat macam tu? Kalau ikutnya kita semua ni, kalau tidak ke pakat duk syok dah dalam syurga, pakat duk sedap-sedap dah dalam syurga, pakat duk buat macam-macam benda dah dalam syurga. Tapi sebab apa yang Nabi Adam buat macam tu? Menyebabkan kita sekali dengan dia keluar daripada syurga. Maka Nabi Musa tanya, wahai
wahai abuna Adam, wahai bapa kami, wahai moyang kami Nabi Adam, sebab apa kamu mengeluarkan diri kami, mengeluarkan kami, akhrajtana, keluarkan kami, wa nafsaka, dan diri kamu, minal jannah, daripada syurga. Nabi Adam ditanya macam tu oleh Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan, bila dengar macam tu, maka Nabi Musa, Nabi Adam pun bertanya balik kepada Nabi Musa. Nabi Musa ditanya oleh Nabi Adam. Apa yang Nabi Adam tanya kepada Nabi Musa? Wa man anta? Siapa kamu? Siapa kamu? Kan? Nabi Adam tanya kepada Nabi Musa. Qala ana Musa. Maka Nabi Musa pun kata, ana Musa, aku ni Musa, satu orang yang bernama Musa. Qala anta nabiyyu bani Israel allazi kallamaka Allahu min wara'i hijab. Falam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqi. Qala na'am. Nabi Adam pun tanya lagi, kamukah nabi kepada Bani Israel? Kamukah nabi yang aku dengar yang diutuskan kepada Bani Israel? Tuan-tuan, mengikut sejarah, antara umat yang paling banyak nabi ialah Bani Israel. Ini memang hakikat. Kerana bermula daripada Nabi Yaqub sampailah kepada Nabi Isa, kebanyakan semua nabi-nabi tersebut diutuskan daripada Bani Israel. Kerana itulah apabila nabi kita dilahirkan, apabila nabi kita dilantik daripada kalangan bangsa Arab, bukan daripada Bani Israel, maka mereka berasa mai tak puas hati. Kerana mereka yakin akan mai rasul-rasul itu daripada kalangan mereka. Tiba-tiba Allah utuskan nabi yang terakhir, nabi akhir zaman yang terbaik adalah daripada kalangan bangsa Arab, bukan daripada bangsa Bani Israel. Maka Nabi Musa pun jawab. Nabi Musa kata, aku ni nabi kepada Bani Israel. Kemudian Nabi Adam kata lagi, allazi kallamaka Allahu min wara'i hijab. Kamu jugakah yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kurniaan berbicara denganmu tanpa perantaraan? Kamukah nabi yang Allah bercakap tanpa ada hijab antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, betul. Nabi Musa jawab macam tu. Kemudian bila Nabi Musa ditanya macam tu, bila Nabi Musa tanya macam tu, kemudian Nabi Musa pun jawab. Kemudian kata Nabi Adam, ini jawapan Nabi Adam kepada soalan yang Nabi Musa tanya kepada Nabi Adam tadi. Faqala fa fima talumuni fi syai'in sabaqa min Allah Ta'ala fihi al-qada'u qabli. Maka Nabi Adam pun jawab kepada Nabi Musa. Apa jawapan Nabi Adam? Kenapa kamu ingin mencelaku di atas sesuatu perkara yang sudah terdahulu ketetapan Allah sebelum aku diciptakan? Bila Nabi Musa tanya macam tu yang tadi ni, maka Nabi Adam pun jawab dengan jawapan yang hujah yang kuat, dengan jawapan yang padu. Nabi Adam kata apa? Awak yang nak marah dekat aku, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dah menetapkan apa benda yang berlaku kepada aku. Apa benda yang berlaku kepada aku ni Allah dah tetapkan dalam Quran, Allah dah tetapkan di dalam Lauh Mahfuz, di dalam penciptaan Allah, di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala hendak. Allah dah tetapkan mengikut kepada kudrah dan iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kita kembali balik kepada ayat Quran. Tuan-tuan, kita kembali balik kepada ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebut, yang kita semua hafal. Apa dia Allah Taala sebut? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak jadikan khalifah di mana? Fil ard. Allah sebut ni fil ard, di atas muka bumi. Allah tak sebut awal-awal daripada ayat Quran tu fil jannah summa ila fil ard. Allah tak sebut. Yang Allah sebut, Allah Ta'ala kata sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia, aku nak menjadikan satu makhluk sebagai khalifah fil ard, di atas muka bumi.
Pada masa tu barulah berlaku dialog dengan malaikat. Malaikat tanya, kenapa nak jadikan manusia di atas muka bumi? Sedangkan manusia ini yang mana manusia ataupun makhluk selain daripada manusia dulu pernah menumpahkan darah di atas muka bumi. Kan? Apa? Wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Manusia ini ataupun makhluk selain daripada manusia dulu ni pernah melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Ini jawapan. Ini dalil bukti bahawa sebenarnya manusia kita semua bukan diciptakan untuk dihidupkan di syurga, bukan diciptakan untuk kekal di dalam syurga, tetapi diturunkan ke atas dunia. Nanti selepas daripada mati baru kita akan kekal berada di dalam syurga, insya-Allah. Itu hujah ataupun jawapan yang paling kuat. Baik. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam kitab Taurat 40 tahun sebelum aku diciptakan. Nabi Adam jawab lagi kepada Nabi Musa. Apa dia Nabi Adam jawab? Ini jawapan yang paling konkret. Nabi Adam jawab kepada Nabi Musa, apa dia? Atalumuni ala amri qadarahu Allah alayya qabla an yukhliqani bi 40 sana. Nabi Adam kata, sebab apa yang hang nak marah aku? Sebab apa yang hang nak persalahkan aku? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri dah sebut dalam kitab Taurat sebelum daripada aku diciptakan lagi 40 tahun. Sebenarnya lama dah Allah dah rancang ataupun ini semua daripada kerja buat Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan aku, bahawa aku nanti ni akan diturunkan ke dunia juga bersama-sama dengan kamu semua. Bukan aku seorang, bukan isteri aku saja, tak, kita semua. Kata Nabi Adam, memang Allah dah takdirkan untuk turun mai ke atas dunia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inda dhalik," maka Nabi pun berdasarkan daripada cerita ni, Nabi sebut, Nabi kata, "Fahajja Adamu Musa, fahajja Adamu Musa, fahajja Adamu Musa." Nabi kata, maka Nabi Adam berhujah dengan Nabi Musa. Nabi Adam berhujah kepada Nabi Musa. Nabi Adam berhujah kepada Nabi Musa. Ni Nabi Adam duk bercakap dengan Nabi Musa alaihi salam. Baik, keterangan hadis. Tuan-tuan, sebenarnya hadis yang sama ni banyak riwayat yang disebutkan. Antaranya dalam riwayat yang lain juga disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat cerita dia lebih kurang sama. Dalam satu hadis yang lain, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam, "Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannah bizambika wa ashqaitahum?" Nabi Musa tanya kepada Nabi Adam, engkau yang telah mengeluarkan manusia dari syurga dan menjadikan mereka sengsara dengan kesalahan. Ini tuan-tuan, Nabi Musa kata kepada Nabi Adam, sebab salah hang lah, sebab punca hang lah, hang menyebabkan manusia keluar daripada syurga. Tuan-tuan, Nabi Musa. Nabi Musa memang macam tu. Dia punya sifat dia, dia punya sikap dia, dia punya style dia, dia syadid ataupun dia keras sikit. Nabi Adam jawab balik kepada Nabi Musa, apa dia? Ya Musa, antal ladzi istafa kallahu bi risalati wa bi kalami atalumuni ala amrin katabahu Allah alayya qabla an yakhliqani aw qadarahu Allah alayya qabla an yakhliqani. Nabi Musa pun dijawab balik dengan Nabi Adam, apa dia? Engkau adalah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mengembangkan risalah dan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau nak persalahkan aku di atas apa yang Allah tetapkan kepada kamu dan kepada aku sebelum daripada aku diciptakan? Ni Nabi Adam jawab kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan banyak hadis yang menceritakan tentang benda ini. Baik, kita tengok syarahan ataupun keterangan daripada hadis.
Hadis di atas menceritakan kisah pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Musa ketika itu masih hidup, sementara Nabi Adam pula sudah mengatur pertemuan ini dengan cara yang dikehendaki, seperti mana berlaku pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi pada malam Isra. Baginda bersolat bersama mereka dan bercakap dengan beberapa rasul dalam perjalanan Mi'rajnya di lapisan-lapisan langit. Ini yang kita sebut tadi. Nabi kita bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi kita bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi kita bercakap dengan nabi-nabi terdahulu di langit-langit ketika mana Nabi naik peristiwa Mi'raj. Baik, kata tuan kitab kita, di dalam pertemuan itu Nabi Musa dan Nabi Adam alaihi salam saling berhujah dalam suasana yang tenang dan menjaga adab sopan. Mereka berhujah untuk mencari kebenaran, bukan bertengkar untuk memuaskan hawa nafsu, dan sanggup menegakkan benang yang basah untuk mencapai kemenangan. Kedua-dua mereka saling menghormati dan saling mengakui kelebihan yang ada pada diri rakan-rakannya itu. Tuan-tuan, Nabi Musa dengan Nabi Adam ni bukan berhujah. Hujah ni hujah nak tengok siapa betul siapa salah tak. Tapi hujah ini nak tengok, nak mengeluarkan kebenaran. Bukan nak kata hang betul, hang salah, siapa hebat, siapa tak hebat dah. Masing-masing nabi masing-masing punyai kurniaan, kelebihan yang Allah beri kepada masing-masing. Nabi Adam dengan kelebihan kurniaan yang Allah sebut, yang Nabi Musa sebut, kamu ni diciptakan dengan tangan Allah, biadillah, ditiupkan roh dengan kuasa Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kamu ilmu. Kemudian Allah berikan kepada kamu ini malaikat-malaikat sujud kepada kamu. Tuan-tuan, pernah berlaku di zaman Nabi Musa alaihi salam juga. Yang ni sikitlah tambahan. Pernah berlaku tuan-tuan, zaman Nabi Musa alaihi salam, malaikat Iblis mai bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Iblis mai berjumpa dengan Nabi Musa. Iblis kata kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku ni berasa-berasa lagu nak taubat, dia kata. Aku ni berasa-berasa lagu nak taubatlah kepada Allah. Bila Nabi Musa dengar macam tu, maka Nabi Musa pun kata, Nabi Musa munajat kepada Allah. Bila Iblis mai bertemu dengan Nabi Musa, minta untuk nak bertaubat, Nabi Musa pun munajat kepada Allah. Iblis kata, mintalah Sat, tanya dekat Allah macam mana aku nak taubat ni, aku nak bertaubat ni. Nabi Musa pun munajat kepada Allah, wahai Allah Subhanahu wa taala, macam mana ni Iblis nak bertaubat dan sebagainya. Maka Nabi Musa pun bagi tahu kepada Nabi sebut kepada Iblis, Iblis, Allah dah bagi isyarat dah kepada aku. Allah dah bagi hint, bagi jawapan dah kepada aku apa yang perlu kamu buat. Tuan-tuan, apa jawapan dia? Nabi Musa kata, wahai Iblis, kamu boleh bertaubat dan taubat kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan satu syarat. Iblis kata, berapa syarat pun tak apa, yang penting Allah terima. Iblis kata, berapa syarat pun tak apa, yang penting Allah terima. Nabi Musa pun kata, wahai Iblis, kamu boleh bertaubat dengan syarat kamu pi di kubur Nabi Adam alaihi salam dan kamu sujud balik kepada Nabi Adam alaihi salam seperti mana yang pernah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ketika proses baru dicipta Nabi Adam alaihi salam. Iblis tuan-tuan bila dengar Nabi Adam alaihi salam, Iblis kata apa? Aku kalau benda-benda lain tak apa lagi, dia kata. Tapi kalau melibatkan dengan nama Adam ni sampai bila-bila, dia kata, aku takkan sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Tuan-tuan, sebenarnya nama Nabi Adam ni pernah diungkapkan oleh malaikat, oleh Nabi Musa alaihi salam di hadapan Iblis, dan Iblis menolak terus 100%. Tolak terus.
Iblis kata aku ni kalau benda lain, kalau takat belanja makan, kalau takat nak pergi berjalan, kalau takat apa tu boleh. Tapi kalau dengar dengan nama Adam ni aku cukup pantang, dia kata tak boleh ada dalam kamu hidup aku ni nama Adam. Entah, ini bahasa saya lah kita terjemah. Nak abangnya kata pantang sungguh. Akhirnya iblis tak boleh bertaubat dan tak mau bertaubat kerana dia dihalang ataupun diminta untuk nak sujud. Sujud tu bukan sujud macam sujud kita sembahyang tu, sujud hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Baik. Sambung. Jadi tuan-tuan, Nabi Musa dengan Nabi Adam ni dia pun bukan berhujah dengan cakap kotor, dengan cakap jahat, dengan maki hang aku dak. Tapi dalam suasana keadaan yang baik. Tuan-tuan, hari ni memang kita dah didedahkan dengan cara berhujah antara satu sama lain. Berhujah ni tuan-tuan, kalau kena gaya, kalau kena waktu, kalau kena ketika, kalau kena pada masa dia boleh datangkan manfaat dan kebaikan. Tapi kalau tak kena gaya, hujah ni dia boleh menyebabkan akhirnya kedua-dua belah pihak ni saling berkelahi antara satu sama lain. Tuan-tuan, kami di sekolah hari Isnin baru ni, saya anjurkan program debat hujah antara pelajar. Tajuk yang saya pilih, saya kata dekat budak-budak, saya kata dekat pelajar, tajuk ni tajuk yang ada pro ada kontra. Ada baik ada tak baik, dua-dua boleh menang. Satu kumpulan pencadang, satu kumpulan pembangkang. Tajuk apa saya pilih? Saya kata perubatan tradisional lebih baik daripada perubatan moden. Tajuk tu nampak macam hangat. Tajuk tu nampak macam ada geng nak boleh menang, ada geng nak boleh kalah. Saya kata dah. Dua-dua boleh menang, dua-dua boleh kalah. Ada boleh menang, hak yang perubatan moden, dia kena kata perubatan moden lebih hebat daripada perubatan tradisional. Pencadang dia kena kata perubatan tradisional lebih baik daripada perubatan moden. Berdasarkan saya kata, saya jadi juri, saya kata berdasarkan hujah siapa yang kuat. Maka pelajar ni pakat research lah, pakat duk pergi cari bahan-bahan apa ni, mai bentang petang tu. Disaksikan semua pelajar-pelajar, 3 orang pencadang, 3 orang pembangkang, ada pengerusi seorang, saya dengan beberapa orang guru jadi juri. Duk dengar ni, hak yang perubatan moden wak mai hujah depa. Hak perubatan tradisional wak mai hujah depa. Masing-masing ada hujah konkret. Kita nilai pula siapa hak bercakap baik, mampu mengeluarkan hujah yang baik, mampu bercakap dengan petah dengan baik, baru kita kira markah tu lebih sikit. Tuan-tuan, ajak budak-budak berhujah dengan baik. Nabi Musa dengan Nabi Adam AS begitu. Bercakap berhujah tuan-tuan. Nabi Musa bercakap habis dulu, baru Nabi Adam balas. Nabi Adam bercakap habis dulu, baru Nabi Musa balas. Itu bentuk teknik percakapan yang betul. Kadang-kadang tuan-tuan, ada sebahagian orang tak dan habis sebelah pihak cakap lagi, pihak belah ni cakap dah. Takkan habis, tak dan habis pihak belah ni cakap, pihak belah ni pula balas. Maka tak selesai masalah. Dan tak ada rasa lapang dada apabila kita berhujah antara satu sama lain. Ini yang berlaku masalah tuan-tuan. Bila tak ada saling hormat menghormati antara satu sama lain. Di kesempatan itu Nabi Musa alaihi salam berterus terang dengan soalannya. Beliau merasakan Nabi Adam alaihi salam sebagai penyebab seluruh manusia terkeluar daripada syurga yang penuh dengan kebahagiaan ke dunia yang penuh dengan kesengsaraan. Seolah-olah Nabi Adam lah dipersalahkan dalam soal ini. Nabi Musa tanya tu bukanlah tanya nak persalahkan Nabi Adam, tapi nak tanya juga sebab apa yang boleh jadi macam tu, kerana merasakan seolah-olah Nabi Adam alaihi salam punca menyebabkan manusia keluar daripada syurga. Nabi Adam menjawab soalan ini dengan hujah yang kukuh dan mantap. Beliau berhujah bahawa apa yang berlaku itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi. Nabi Adam jawab, sebenarnya apa yang berlaku semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kita dalam rukun iman kita bukan setakat dituntut percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul.
percaya kepada hari kiamat. Bahkan kita juga diminta untuk beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, kudrah dan iradah, kekuatan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena beriman dengan yang tu. Bahkan ayat berkaitan peristiwa beliau memakan pokok yang dilarang itu sudah termaktub dalam kitab Taurat 40 tahun sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Ayat tersebut juga tersebut dalam Al-Quran. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Maksudnya Adam telah menderhakai Tuhannya lalu dia tersesat. Bukan Nabi Adam yang mengeluarkan dirinya dan zuriatnya dari syurga, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang mengeluarkannya dan zuriatnya. Memakan pokok yang dilarang tidak semestinya akan dikeluarkan daripada syurga. Tuan-tuan, sebenarnya bukan kerana tu, tetapi memang Allah dah tetapkan. Memang Allah sudah menetapkan apa yang berlaku kepada Nabi Adam dan kepada kita semua. Allah dah tetapkan. Tuan-tuan, cuma saat ini di hujung ada beberapa penjelasan yang saya perlu sebut kepada tuan-tuan. Beberapa penjelasan. Sebab apa? Sebab sebahagian daripada golongan, ada beberapa golongan. Antaranya golongan Jabariyah, antaranya golongan beberapa inilah. Ada beberapa puak, beberapa kumpulan yang beriman ataupun berpegang hanya kepada takdir semata-mata. Apa maksud kepada takdir semata-mata? Dia berpegang apa? Apa yang berlaku, apa yang jadi, itu semua kehendak takdir Allah. Contohnya apa? Kalau satu orang tu dia minum arak, dia kata itu takdir Allah. Satu orang dia hisap dadah, dia kata itu takdir Allah. Satu orang anak derhaka kepada pak dia kata itu takdir Allah. Satu orang yang dia tak semayang, dia kata itu takdir Allah. Tuan, ini benda yang kalau dibincang daripada sudut tauhid, benda yang perlu difahami dengan baik dan jelas benda. Sebab benda ni kalau dipaham dengan cara yang macam tu, maka orang akan berijtihad, orang akan berpandangan, orang akan berkelakuan kata apa? Semua benda berdasarkan daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita akan sebut sikit. Baik. Ini jelas menunjukkan. Baik, kata tuan kitab kita, dan kerana harus baginya mengampunkan perbuatan itu atau menghukum dengan hukuman yang lain jika dikehendakinya. Tuan-tuan tengok balik, Nabi Adam alaihi salam bukan buat salah besar pun. Bukan buat salah besar pun, makan buah ya. Kalau makan, Siti Hawa makan, sebagai riwayat kata Nabi Adam belum makan. Pi dekat dengan pokok tu, kalau ikut takdir daripada Allah, kalau kekuasaan izin daripada Allah, boleh ke tak boleh? Kalau Allah tukar daripada Allah turunkan mai ke dunia, dengan Allah suruh Nabi Adam bertaubat, ataupun dengan Allah suruh Nabi Adam minta doa kepada Allah supaya Nabi Adam naik balik ke syurga, ataupun jangan keluar daripada syurga, pakaian yang gugur kerana kesalahan Nabi Adam tu mai balik ataupun jadi balik. Tuan-tuan, kadang-kadang bila kita fikir balik betul, takkanlah kerana kesalahan makan pokok tu saja, makan buah daripada pokok tu turun sampai daripada syurga, gugur pakaian turun daripada syurga. Tuan-tuan, maka kata tuan kitab kita, boleh saja, harus bagi Allah Subhanahu wa taala mengampunkan perbuatan Nabi Adam alaihi salam dan juga menukar hukuman yang Allah beri kepada Nabi Adam. Boleh saja, bukan tak boleh, boleh. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kata tuan kitab kita, ini jelas menunjukkan bahawa apa yang berlaku adalah hasil daripada perancangan Allah Subhanahu wa taala. Bermakna jelas, sebenarnya Allah menjadikan itu sebab saja. Allah menjadikan itu sebab. Semua kita akan mati, takdir Allah. Tapi Allah menjadikan sebab. Allah boleh ke tak boleh bagi kepada kita rezeki, duit tanpa perlu kita kerja? Boleh. Tapi Allah nak kita usaha. Allah nak jadikan dengan sebab kamu usaha, aku bagi kepada kamu harta. Dengan sebab kamu usaha, aku bagi kepada kamu rezeki. Dengan sebab kamu usaha, aku bagi kepada kamu wang, duit ringgit kepada kamu. Dengan sebab kamu aksiden, kamu meninggal dunia, kamu mati. Dengan sebab kamu buat macam ni, kamu jadi macam ni.
Allah kurniakan, Allah jadikan sebab untuk manusia supaya ada pertimbangan yang manusia boleh tengok. Perancangan ini telah disebut dalam kitab Taurat 40 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Tuan-tuan, kitab-kitab terdahulu dah ada lama dah. Dalam kitab Taurat, hatta dalam kitab Taurat bermakna tuan-tuan cukup lama dah. Sebelum Nabi Adam diciptakan lagi, kitab Taurat tu dah ada dah 40 tahun. Bermakna kitab Taurat tu belum sampai kepada Nabi Musa lagi pun, Allah dah pun maktub tuliskan bahawa Nabi Adam AS itu memang akan diturunkan ke dunia. Memang akan diturunkan ke dunia. Baik. Perkara ini diperingatkan kepada Nabi Musa AS kerana kitab Taurat diturunkan kepadanya. Jadi Nabi Adam pun sebutlah dalam kitab hang sendiri pun ada sebut, dalam kitab hang sendiri pun ada cerita bahawa aku ni akan diturunkan ke atas dunia. Itu yang disebut oleh Nabi Adam AS. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan Adam dari syurga kerana terdapat padanya banyak maslahat dan faedah. Antaranya Allah melantik Nabi Adam AS sebagai khalifah di muka bumi untuk mentadbir urus bumi mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan jasad tubuh badan Nabi Adam bukan di syurga tetapi di dunia. Tubuh badan kita pada masa ni bukan di syurga tetapi digunakan untuk di dunia. Sebab itu tuan-tuan, ketika mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak pi Isra dan Mi'raj, ada persediaan yang Allah buat kepada Nabi kita. Allah tak bawa sembrono macam tu saja dah. Tapi Allah sediakan beberapa persediaan untuk kamu nak naik ke level yang manusia biasa tak boleh naik sebenarnya. Allah sediakan beberapa persediaan, beberapa intro permulaan supaya Nabi kita bermula daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis nak naik pula ke langit, bertemu dengan Allah yang tak boleh ditempuh oleh manusia biasa. Bermaknanya apa? Allah buat persediaan. Jadi nak habaqnya apa tuan-tuan? Tubuh badan kita Nabi Adam AS itu memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk turun mai ke dunia, mengurus dan mentadbir dunia. Baik, macam yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, merujuk kepada buku yang saya bawa ni, yang saya bawa ini adalah Sahihu Qasasul Anbiya, cerita tentang nabi-nabi terdahulu yang banyak saya rujuk berkaitan dengan kisah nabi-nabi yang saya bawa kepada tuan-tuan. Dia bawa mai beberapa hujah apabila cerita tentang kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Adam AS. Kerana apa? Kerana dia sebut, dia kata terdapat beberapa kumpulan yang berpandangan macam yang saya sebut tadi. Dia kata dia hanya beriman kepada apa yang Allah takdirkan saja. Sedangkan kata tuan kitab ni, kata dalam ni disebut apa? Kalaulah dia kata, kalau orang berpandangan macam tu, orang akan berhujah dengan hujah apa yang telah berlaku itu semua takdir daripada Allah. Ataupun apa yang bakal berlaku itu semua takdir daripada Allah. Sedangkan dia kata apa? Nabi Adam AS itu, apa yang Nabi Adam buat itu berdasarkan ihtijaj. Iaitu apa dia? Dengan takdir apa musibah yang berlaku bukan kemaksiatan. Bermaksudnya apa? Nabi Adam AS buat begitu berdasarkan kepada ijtihad dia, berdasarkan kepada pilihan Nabi Adam pada masa itu. Nabi Adam dengar daripada iblis mai kempen, mai bagi tahu. Nabi Adam bagi tahu iblis mai bagi tahu kalau kamu makan pokok ni jadi macam ni, jadi macam ni. Berdasarkan kepada apa yang ada kepada Nabi Adam makan, akhirnya diturunkan ke dunia. Maka kerana tu kita kena faham, hanya Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui apa yang berlaku. Sebab itu tuan-tuan, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pernah satu ketika tuan-tuan, Sayyidina Umar apabila satu orang lelaki dia duk main dengan takdir ni. Dia kata bila Sayyidina Umar tanya kepada dia, sebab apa kamu buat macam ni? Dia kata, buat lagu mana? Takdir daripada Allah. Kan Sayyidina Umar ni tangkap dia ni buat satu kesalahan. Sayyidina Umar tanya dekat dia, sebab apa hang buat salah tu?
Kan sebab apa hang buat salah tu? Dia kata nak buat lagu mana Allah takdir. Sebab apa tak semayang? Buat lagu mana Allah takdir saya tak semayang. Awak tak puasa ni, buat lagu mana Allah takdir saya tak puasa. Awak tak pi haji, awak ada duit tak pi umrah, tak pi haji ni, buat lagu mana Allah takdir saya tak pi haji, tak pi umrah. Saya nak umat dengar macam tu, saya nak umat bubuh tengah belakang, demah tengah belakang sedar. Buk tengah belakang sedar. Dia tanya balik Sayyidina Umar, awak tuan buat saya? Dia kata, apa jawapan Umar? Allah takdir aku buat hang. Apa jawapan Umar? Umar kata apa? Allah takdir aku tampak belakang hang. Hang dah buat jawapan takdir sangat, dah buat takdir. Nah ni takdir bagi ke hang. Sayyidina Umar kata macam tu. Nampaknya apa? Tidak boleh beriman kepada takdir semata-mata. Sebenarnya takdir itu datang bersama-sama, qada dan qadar itu datang bersama-sama dengan pilihan daripada kita semua. Kita yang pilih untuk tidak buat macam tu, kita yang pilih untuk tidak buat macam ni. Setelah kita dah buat apa yang berlaku, semua itu berdasarkan daripada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila ada orang jawab macam tu, kita kena jawab ini semua pilihan daripada kamu. Allah kurniakan kepada kamu akal fikiran untuk kamu buat pilihan. Baina antara baik dan buruk, maka kamu kena buat pilihan. Kalau kamu memilih dengan jalan yang buruk, berarti takdir buruklah yang kamu pilih untuk Allah tetapkan kepada kamu. Tuan-tuan, satu lagi kekuatan yang kuat. Ini salah satu benda yang tuan-tuan perlu ambil perhatian. Benda yang kuat yang Allah berikan kepada kita pilihan. Kita boleh mengubah takdir kita dengan doa. Kita boleh mengubah takdir kita dengan doa dan usaha. Tuan-tuan, ini benda yang kita kena buat dan kita kena bagi tahu kepada anak-anak masyarakat kita. Sebab sebahagian golongan dia faham kata takdir semata-mata, akhirnya dia tak buat apa. Sedangkan dengan doa boleh ubah takdir dia. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku macam ni, aku minta macam ni, aku nak macam ni, jadikan aku macam ni, jadikan aku macam ni. Kerana dengan benda-benda ini, dengan kekuatan daripada doa, boleh mengubah takdir, qada dan qadar yang asalnya macam ni, mengubah kepada apa yang kita berdoa dan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kepada kita. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan baca hadis yang keempat yang bertajuk malaikat menguruskan jenazah Nabi Adam AS. Dan tuan-tuan, kita akan cerita juga beberapa cerita sikit sebelum daripada kewafatan ataupun kematian Nabi Adam AS. Dan tuan-tuan, Nabi Adam AS bukanlah manusia yang pertama meninggal dunia. Walaupun baginda Nabi Adam manusia pertama yang Allah ciptakan. Kan kita kata kalau logiknya dia manusia pertama, dia lah mati dulu. Siapa yang tua dia lebih mati dulu, tetapi tak. Nabi Adam memang manusia pertama, tetapi Nabi Adam bukanlah manusia pertama yang mati. Siapa yang mati tuan-tuan? Kita akan sebut pada pertemuan yang akan datang. Pada hadis yang keempat, cerita tentang pengurusan jenazah Nabi Adam AS, insya-Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini Allah beri kekuatan, manfaat kepada kita untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan kekurangan daripada diri saya. Allah Subhanahu Wa Taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمينا عنا ولا تزهي بركة علومنا عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.